Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Cik Bumi. Jadi pada kali ini Pak Cik akan bercerita lain daripada yang lain. Pak Cik akan menceritakan tentang durian dan geologi pada kali ini. Apa kaitan durian dan geologi? Sebagaimana kita ketahui bahawa ramai di antara kita yang sedang dalam proses tanam durian, musangking, merata-rata di seluruh Malaysia. Sebab dengan harganya, dengan raja buah yang betul-betul nikmat rasanya, dengan harga yang tinggi, jadi rasa itu terpanggil pada Pak Cu untuk menceritakan durian dengan geologi. Dan juga ada permintaan daripada kawan-kawan Pak Cu jugalah selepas daripada pencen daripada bekerja. Jadi ada ladang, ada kebun. Jadi mereka cuba mengusahakan tanaman durian. Jadi dia minta supaya Pak Cu ceritakan macam mana, apakah kaitan di antara durian dengan geologi. Jadi sebagaimana yang kita ketahui di Malaysia ini, kita ada bermacam-macam jenis batuan. Bermacam-macam jenis batuan yang ada di Malaysia ini, di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Dan di Semenanjung, batuan yang kita ada adalah majoritinya adalah batuan igneous yang merentang di antara orang kata backbone ataupun satu daripada tulang belakang daripada Semenanjung Malaysia. Dan juga kita ada bahagian sempadan, kita banjaran sempadan, dan juga mungkin batulis yang besar-besar. Tetapi di dalam batulis itu ada macam-macam, kita melihat penjenisan granit kenaan, dan bukan semua granit itu adalah sesuai dengan tanaman durian. Pak Cik nak bawa satu perkara yang mengatakan bahawa di Raub adalah kawasan musangking yang baik. Sebenarnya itu adalah berkaitan dengan batuan daripada benum kompleks, benum igneous kompleks, di mana di situ adanya batuan cyanide. Ada batuan cyanide, dan kemudian batuan itu adalah penyumbang utama kepada kesuburan tanah, dan Pak Cu merasakan bahawa adalah sesuai dengan musangking itu. Jadi itu adalah kemungkinan. Ini adalah satu analogi yang Pak Cu sendiri cuba kupaskan pada kali ini. Dan kita ketahui bahawa benum igneous kompleks itu merupakan satu kompleks yang besar yang mengandungi bermacam-macam batuan, yang banyak adalah daripada batuan basic. Kalau batuan basic, batu igneous yang bersifat basic itu ada mengandungi banyak ferromagnesium silicate mineral, atau mineral yang mengandungi banyak iron dan juga magnesium, di mana kedua-dua ini adalah kombinasi yang agak baik untuk sebagai nutrien kepada tanah. Jadi kebanyakan kawasan itu adalah ditanam di atas tanah baki daripada cyanide yang terdapat di benum igneous kompleks itu. Sebab itulah Pak Cik merasakan itu adalah punca utama dia. Berbalik kepada musangking yang ada di Jerantuk. Di Jerantuk pun satu kawasan pengeluaran musangking yang baik, yang tinggi kualitinya. Dan kita tahu bahawa di Jerantuk itu sendiri mengandungi banyak batuan andesite. Jadi andesite itu adalah mungkin memberi sumbangan kepada kesuburan tanah dan kesesuaian kepada durian itu sendiri, dan menghasilkan kualiti durian yang baik. Jadi begitu juga kalau kita pergi ke Tanah Merah, Kelantan. Kita tahu bahawa di sana bukan kita panggil dia musangking, tetapi kita panggil dia durian kunyit. Durian kunyit, yang durian kunyit itu di Tanah Merah juga ditanam. Di bawah Tanah Merah itu adalah kawasan diliputi oleh batuan andesite atau batuan volkanik yang bersifat pertengahan. Jadi kemungkinan daripada proses penguraian, proses luluh hawa yang berlaku di atas batuan andesite itulah boleh menghasilkan satu nutrien ataupun satu nutrien yang zat yang baik untuk perkembangan pokok durian, dan juga menghasilkan kualiti durian yang tinggi.
Kalau kita balik kepada di Sarawak. Di Sarawak memang sinonim. Kita kata kalau durian yang baik di Sarawak adalah di Serian. Serian itu adalah terdiri daripada serian volkanik. Serian volkanik itu adalah terdiri daripada andesite dan juga ada dacite dan ada seumpamanya. Jadi ini juga adalah penyumbang. Pak Cu merasakan ini adalah kaitan yang betul-betul rapat, mengatakan bahawa batuan volkanik yang bersifat sederhana ataupun disebut pertengahan itu adalah amat bersesuaian dengan pertumbuhan pokok durian dan juga pengeluaran hasil yang berkualiti. Jadi kita berbalik kepada di kawasan di Terengganu sebagai contoh. Di Terengganu adanya durian di kawasan hulu-hulu Terengganu, di kawasan sebagai contoh di Kenyir, ada di kawasan Kamboraja, di kawasan Dungun. Sebenarnya itu kalau kita tengok balik dengan geologinya adalah dia ada berkaitan dengan batuan granodiorite dan juga diorite yang ada di situ. Jadi secara kebetulan ataupun memang dah tersuratnya begitu, maka durian ini adalah Pak Cu merasakan adalah bersesuaian dengan batuan pertengahan. Walaupun tak ada penyelidikan yang betul-betul konkret, tak ada penerbitan yang berkaitan dengan perkara berkenaan, tetapi Pak Cu rasa dia ada korelasi yang baik di antara kedua-duanya. Maknanya batuan geologinya dengan duriannya. Jadi kalau kita tengok ke negeri Perak sendiri, negeri Perak yang paling bagus sekali duriannya adalah di Bukit Gantang. Jadi Bukit Gantang dan juga di Kati. Jadi di Bukit Gantang kita tahu bahawa kawasan berkenaan adalah di dalam Bintang Range ataupun Banjaran Bintang. Jadi Banjaran Bintang itu adalah terdiri daripada biotite homeland granite. Tetapi kalau ikut kepada Profesor Azman daripada UM, dia kata batuan itu adalah durbesite ataupun dengan kata lain batu yang agak berbeza, yang sepatutnya berada di timur semenanjung Malaysia tetapi berada di bahagian barat semenanjung Malaysia. Jadi itu pelik sikitlah kawasan bintang granat, tetapi itu adalah memberi satu mineral mafic yang tinggi, di mana kandungan mineral gelapnya tinggi, dan itu akan menghasilkan besi dan juga magnesium yang tinggi di dalam tanah bakinya. Jadi itu adalah sesuai untuk durian, Pak Cu rasa. Dan kemudian kalau kita berpindah ke kawasan di negeri Johor, tetapi kebanyakan di bahagian timur Johor itu adalah kawasan yang banyak juga yang mengeluarkan durian yang berkualiti. Tapi Pak Cu kurang pastilah di mana yang paling jelas sekali. Dan kalau kita beralih kepada kawasan-kawasan yang di negeri Sarawak, selain daripada Serian, kawasan yang banyak mengeluarkan durian yang berkualiti adalah terletak di kawasan Sematan. Kawasan Sematan ini adalah di mana kawasan tanahnya adalah terdiri daripada batuannya adalah terdiri daripada hybrid di antara gabbro dengan granite. Lulu hawa daripada batuan berkenaan boleh menghasilkan tanah yang berwarna gelap, dan itu adalah sesuai untuk durian. Dan juga tanaman-tanaman lain memang subur untuk diusahakan sebagai aktiviti pertanian. Sebagaimana yang kita war-warkan, banyak kita dengar bahawa musang king, kucing tidur dan sebagainya adalah daripada Penang, daripada Pulau Pinang. Jadi Pulau Pinang kita tahu bahawa di kawasan yang paling banyak sekali mengeluarkan durian adalah di kawasan balik pulau. Di kawasan balik pulau, di mana kalau kita tengok di Penang tu sendiri kita boleh bahagikan granatnya kepada 3 jenis. Yang pertama bunga granat, yang kedua adalah Feringgi granat, yang ketiga adalah Relau granat. Jadi di kawasan Relau granat itulah kawasan yang agak bersesuaian dengan durian.
bersesuaian dengan durian di mana kandungan biotite-nya adalah jauh lebih tinggi, dan juga sifat batuannya adalah berbutiran halus, dan itu adalah amat bersesuaian kalau sekiranya berlaku proses luluh hawa, dan luluh hawa maka dia akan menghasilkan besi dan juga magnesium yang tinggi. Jadi bagaimana dengan Sabah? Sabah Pak Chu sebenarnya tak tahu. Pak Chu tak tahu di manakah durian yang paling bagus sekali dihasilkan di Sabah. Tetapi Pak Chu merasakan bahawa mestilah durian terhasil sepatutnya di tanah baki Gunung Kinabalu. Sebab Gunung Kinabalu itu adalah granodiorite. Granodiorite adalah terdiri daripada biotite dan juga hornblende yang boleh menghasilkan besi dan magnesium yang tinggi di dalam tanah atau dalam regolithnya, dan di mana ini adalah bersesuaian dengan untuk tanaman durian dan juga tanaman-tanaman lain. Mungkin satu hari nanti di kawasan keliling daripada Gunung Kinabalu itu adalah dipenuhi dengan ladang-ladang durian yang berkualiti. Pak Chu pun tak apa pastilah. Tapi walau macam mana pun itu adalah perkaitan yang boleh Pak Chu rasakan adanya sinonim di antara batuan dan juga durian itu sendiri. Jadi tetapi kalau sekiranya kawasan yang mengandungi terlampau tinggi besi dan juga magnesium dia, atau sebagai contoh ultrabasic rocks ataupun batuan lampau basah, di mana sebagai contoh di Ranau lah, sebagai contoh di Ranau dia ada macam-macam jenis batu, ada dunite, ada hasbegite, hizolite dan sebagainya. Itu adalah batuan yang bersifat terlampau ultrabasic rocks. Jadi ultrabasic rocks ni kalau sikit pada peringkat awalnya pokok-pokok akan tumbuh secara subur, tetapi pada sampai satu peringkat pokok akan terbantuk pertumbuhannya, dan kemudian lama-kelamaan dia akan mati. Ini kita sebab dia panggil dia natural toxicity of soil. Jadi tadi tanah itu sendiri dah mengalami toxicity disebabkan kandungan kadmium dan juga kromium yang ada di dalam tu. Kandungan-kandungan inilah menyebabkan pokok-pokok di kawasan ultrabasic rock itu akan mati dan terbantuk pertumbuhannya. Jadi di kawasan-kawasan lain, sebagai contoh di Perak ni di kawasan Taiping. Kawasan Taiping juga adalah kawasan yang agak baik juga kualiti duriannya, tetapi Pak Chu pun tidak pastilah sama ada itu Musang King ke dan sebagainya. Tapi berbagai-bagai jenis durian di kawasan Taiping, iaitu di kawasan Bukit Larut. Jadi kawasan Bukit Larut itu dan banjaran itu adalah banyak menghasilkan durian-durian yang berkualiti. Tetapi kawasan itu adalah kawasan granite, bukan kawasan granodiorite ataupun kawasan andesite. Sebagai kesimpulan daripada apa yang Pak Chu ceritakan pada hari ini adalah Pak Chu merasakan analogi Pak Chu ataupun hipotesis yang Pak Chu boleh andaikan pada kali ini dengan satu orang kata satu question mark yang besar adalah Musang King atau durian yang berkualiti ini adalah ada kaitannya dengan jenis batuan dia. Jenis batuan paling utama adalah batuan igneous peringkat pertengahan, atau kalau sekiranya batuan plutonik ianya adalah daripada granodiorite dan diorite, dan kalau sekiranya batuan volkanik dia adalah daripada andesite dan juga dacite. Jadi inilah ada Pak Chu merasakan korelasi yang baik di antara kedua-dua jenis batuan dan juga penghasilan produk durian di Malaysia. Jadi walau macam mana pun Pak Chu mengharapkan komen-komen daripada semua, daripada kawan-kawan yang berkemahiran dengan geologi, agar kita boleh membuat satu kertas kerja yang konkret tentang perkara ini. Jadi itu saja yang Pak Chu boleh ceritakan pada kali ini. InsyaAllah
kita akan jumpa dengan di lain kali dengan topik yang berbeza, insyaAllah. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.